Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi untuk pagi ini 11 Jun 2021 bersamaan 30 Syawal. Hari ini kita dah akhir Syawal dah. Nanti esok kita akan masuk bulan baru dah, bulan Zulkaidah. Jadi sambungan kita untuk pagi ini ayat ke-7 dari surah Al-Munafiqun. Jadi kita terus kepada bacaan untuk surah Al-Munafiqun ayat yang ke-7 pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمنافقين لا يعلمون. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. Mereka itulah, yakni orang-orang munafik yang berkata, janganlah kamu memberi nafkah ataupun memberi belanja, memberi sedekah, bantuan kepada orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah mereka itu berlalu pergi. Ini orang-orang munafik menghasut penduduk Madinah supaya jangan dibantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khususnya orang-orang Muhajirin ketika sampainya mereka ke Madinah. Dihasut supaya jangan diberi apa-apa bantuan yang berupa bantuan material, harta benda. Tujuannya supaya semua yang ada bersama Nabi akan terus lari dan meninggalkan Nabi.
walillahi khazainus samawati wal ard, dan menjadi milik Allah, kepunyaan Allah Ta'ala sahajalah segala khazain. Khazain ini jamak daripada kita sebut khazanah, atau segala perbendaharaan, kekayaan harta benda yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, kerana dia yang menciptakannya dan semuanya adalah miliknya. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti, tidak memahami perkara ini. Mereka berkata, la'ir raja'na ilal Madinah, sekiranya kita kembali ke Madinah. Sebab peristiwa ini berlaku ketika mereka dalam perjalanan pulang daripada peperangan yang disebut Ghazwah Bani Mustalik, singgah di sebuah tempat namanya Al-Muraisi'. Berlakulah satu perkara yang telah disebut sebelum ini, iaitu bubuh air antara Muhajirin dan Ansar, berlaku perbalahan. Akhirnya Nabi marah, berbalah, dan perkara itu tidak disenangi oleh Abdullah bin Ubay, sebab dia suka kalau orang-orang Aus dan Khazraj ini berbalah, kerana mereka ni tidak ikut janji asal untuk melantik Abdullah bin Ubay jadi ketua mereka. Jadi masa itulah dia berkata, dia kata kalau kita balik ke Madinah, nescaya kita yang mulia ini akan mengusir keluar orang-orang yang hina. Maksud a'azu yang mulia adalah orang-orang munafik di sisi mereka lah. Al-azallu yang hina maksudnya para sahabat yang bersama dengan Nabi yang miskin-miskin itu, khususnya golongan Muhajirin. Jadi Allah Ta'ala cerita balik kata-kata yang disebut oleh Abdullah bin Ubay dan dirakamkan dalam ayat ni lah. Dan perkara itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Kita dah baca di awal surah bawah ni. Kemudian dia melaporkan kepada bapa saudaranya, dan bapa saudara dia cerita kepada Nabi. Akhirnya turunlah ayat dari awal surah Al-Munafiqun. Walillahil izzatu wali rasulih, dan bagi Allah jualah segala al-izzah, kemuliaan, kehebatan, kekuatan bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang munafik itu tidak mengetahuinya. Jadi akhir ayat ke-7 tadi, walillahi khazainus samawati wal ard. Akhir ayat ke-8, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Akhir ayat ke-7 tadi, walakinnal munafiqina la yafqahun. Akhir ayat ke-8, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu kita, kalau kita tengok gaya bahasa, uslub ayat itu datang menunjukkan indahnya susunan bahasa dalam Quran. Allah Ta'ala menggambarkan sifat la yafqahun ada pada orang munafik, dan sifat la ya'lamun pun ada juga. Tidak reti dan tidak tahu. Tidak tahu, tidak reti. Maknanya dua-dua sifat ni dia sifat yang talazum, saling melazimi. Biasanya kalau orang itu tak tahu, dia tak reti. Biasanya orang tak reti, dia tak tahu. Ada orang yang tahu, dia tidak mengerti. Ada yang tidak mengerti dengan sebab dia tidak tahu. Baik. Kita lihat ayat ke-7. Humul ladzina, dhamir hum dimasukkan di sini, apa tujuannya? Untuk kita tadabbur. Padahal ayat ni kalau tak ada hum, kalau terus kepada alladzina, isim mausul alladzina pun dah mencukupi di jumlah ni, ataupun ayat ni dah dianggap jumlah mufidah, suatu jumlah yang lengkap. Jika ia bermula dengan alladzina yaquluna la tunfikun. Tapi dimasukkan hum, mereka itulah orang-orang. Hum ni sebagai taukid yang membawa maksud ihanah, ihtiqar, penghinaan kepada orang-orang munafik, yang menunjukkan sifat bakhil, kedeku, lepas tu nak sekat orang lain supaya jangan berbuat baik. Bukan setakat mereka itu bakhil, bahkan mereka bersikap supaya bakhil juga. Itu masalahnya. Lalu mereka mengatakan la tunfiku, makna la tatasaddaqu, jangan bersedekah, jangan bantu sesiapa yang bersama dengan Rasulullah. Ini salah satu strategi mereka untuk mengenakan sekatan ekonomi lah, kita kata. Walaupun tidaklah bentuk perniagaan, tapi dalam bentuk memberi infak kepada orang-orang yang sepatutnya dibantu. Ini sifat jahiliah sebenarnya. Sifat adamul infak alal muhtajin, tidak mahu memberi bantuan, sumbangan, sedekah kepada orang yang memerlukan, di antara sifat jahiliah. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam, kisah
seorang lelaki bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Fala tuta'il mukadzibin. Janganlah engkau yang Muhammad taat kepada orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu faidhinu. Mereka sangat suka kalau engkau bersikap lunak, bersikap lembut, lalu mereka mengambil kesempatan atas kelembutan kamu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kamu taat ikut kehendak orang yang banyak bersumpah lagi hina keadaannya. Hammazim masya'im binamim. Seorang yang suka mengumpat dan suka melaga-lagakan orang lain. Kemudian antara sifat buruk yang ada pada Al-Walid bin Al-Mughirah, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Itu boleh rujuk dari surah Al-Qalam, surah selepas surah Tabarakalladzi. Dia ni sifat dia manna'il lil khairi, sangat menyekat, menghalang kebaikan, suka menghalang kebaikan. Maksudnya kalau orang lain nak tolong yang lain, dia sekat. Bukan setakat dia tak mahu tolong orang yang susah, bahkan kalau ada orang lain nak tolong pun dia sekat. Kita melihat dalam sejarah, bukan sejarah lah, sekarang ni, yang berlaku sekarang ni, betapa jahatnya Yahudi yang ada di negara Israel sekarang ni. Usahkah dia nak tolong orang Palestin, dia bahkan dia serang, dia pukul, dia bunuh. Bila ada bantuan kemanusiaan daripada luar nak disampaikan kepada mangsa peperangan di Palestin, mereka pula sekat. Mereka pula sekat bantuan itu. Jadi sifat bakhil dan tidak mahu menolong orang yang susah ni, itu pertamanya sifat orang munafik. Yang kedua, dia termasuk sifat orang-orang musyrik, dan juga sifat orang Yahudi. Pertama kita melihat sifat tidak suka sedekah dan tidak mahu bersedekah ataupun menghalang bersedekah ni adalah sifat kaum musyrik. Kita boleh rujuk ayat dalam surah Yasin untuk kita kaitkan dengan ayat ke-7 surah Al-Munafikun. Dalam surah Yasin yang biasa kita baca pada ayat 47, muka surat 443. Muka surat 443. Wa idza qila lahum anfiqu. Ada perkataan anfiqu apabila dikatakan kepada mereka. Itu apabila dikatakan kepada golongan musyrikin ini, anfiqu mimma razaqakumullah. Hendaklah kamu beri sedekah dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Mana tolonglah orang-orang lain yang susah dengan rezeki yang ada pada kamu, yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Lalu qala allazina kafaru lillazina amanu. Berkatalah orang-orang yang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Kata mereka, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Adakah patut kami pula yang kena beri makan kepada orang-orang yang kalau Allah Ta'ala nak beri makan kepadanya, maka serah pada Allah. Ini kadang-kadang kita tak perasan, sifat ni mungkin ada pada kita. Kita nak tolong orang susah, lalu orang lain kata tak payah tolong lah. Nanti adalah orang lain tolong dia. Orang berkenaan tu bukan setakat dia tak mahu tolong tu, bahkan dia memberikan suatu kata-kata yang melemahkan semangat kita. Mu tak payah tolonglah dia. Tak apalah, nanti ada orang lain tolong dia, adalah rezeki daripada Allah untuk dia. Ini sama dengan perangai orang-orang musyrik yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 47 surah Yasin. Kata mereka, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ni ayat ni menceritakan balik kata-kata orang kafir yang kedekut, yang bakhil ni. Patutkah kami yang beri makan kepada orang yang kalau Allah Ta'ala kenaki, dialah yang at'amah beri makan. Apa pula suruh kami yang tolong dia? Itu satu. Yang kedua, dalam surah Al-Isra, berhubung dengan sifat bakhil dan tidak mahu bersedekah, serta suka menghalang daripada bersedekah. Dalam surah Al-Isra ayat 100, muka surat 292. 292.
Muka surat 292 ayat ke-100 yang berbunyi qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Katakanlah, jika kamu memiliki segala khazain. Khazain kita temui kalimah ni dalam ayat yang kita baca ini, ayat ke-7 surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang kedekut, ataupun orang-orang yang bakhil di kalangan musyrikin juga. Antum dalam ayat ke-100 ni merujuk kepada musyrikin juga. Lau kuntum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, jika kamulah yang memiliki segala perbendaharaan, kekayaan rahmat Tuhanku yang ada di langit dan di bumi, sudah tentu la amsaktum, kamu yang bakhil itu menahannya. Maksud menahan mana tidak mahu berikan, sumbangkan, sedekahkan kepada orang-orang lain. Kamu rasa kamu nak bolut semuanya, kamu nak miliki semuanya. Ini di antara sifat yang kita kena sama-sama muhasabah. Bila kita tadabbur ayat ni, jangan ada pada kita sifat kedekut, bakhil, gapo lagi. Orang Kelantan kata kelorek, Kopi. kupi. Kupi, loket. Banyak istilah yang boleh digunakan dengan maksud yang sama. Bahasa jenis kupi, kelorek, kedekut. Ini sifat yang keji sebenarnya. Kita pun tahu di antara sifat mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemurah. Nabi ni seorang yang sangat pemurah. Dan sifat pemurah itu sifat yang perlu kita contohilah. Maksudnya kita bila kita dapat satu nikmat, sama ada nikmat harta benda lah. Biasanya harta benda yang kita boleh kongsi dengan orang lain, maka kita boleh kita nak kongsi. Lebih-lebih lagi kalau nikmat ilmu. Ilmu pun rezeki juga. Rezeki ni bukan sahaja harta benda. Tapi kalau nikmat kesihatan, itu nikmat yang tak boleh dikongsi. Nikmat harta benda, ya kita boleh kongsi. Kita boleh sumbangkan, berikan sedekah kepada yang memerlukan. Nikmat ilmu, ya kita boleh kongsikan kepada orang lain. Dan setiap perkongsian nikmat tadi tidak merugikan kita. Kita kena faham, tidak merugikan kita. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dalam bab kelebihan sedekah, Nabi sebut, mas naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Apa-apa yang kita berikan kepada orang lain dengan niat untuk sedekah, maka di sisi Allah ada ganjarannya, ada pahalanya. Tetapi orang-orang musyrik yang kedekut, kalaulah segala kekayaan di dunia, di langit atau di bumi ini menjadi milik mereka, sudah tentu mereka menahannya kerana khasyatal infaq. Itu ayat ke-100 surah Al-Isra' tadi. Kerana takut untuk memberi infak. Infak ni beri belanja, beri sumbangan, beri bantuan, beri. Duk fikir, kalau beri, kuranglah yang ada pada aku. Sebenarnya tidak. Apabila kita memberi, sebenarnya dia menambahkan lagi sifat pemurah Allah kepada kita. Dengan kita memberi, Allah Ta'ala akan tambah rezeki dengan cara yang lain. Wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia itu bersifat kedekut. Qatura maknanya bakhil. Ini di antara sifat yang perlu kita jauhi, yang perlu kita muhasabah pada diri kita. Jadi ada pada golongan musyrik. Kemudian dalam ayat ke-8 surah Al-Munafiqun, sifat ini ada pada orang munafik. Sifat ini juga ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni bukan setakat bakhil, mereka tak mahu tolong orang lain, mereka sekat orang lain daripada tolong orang yang susah. Bahkan lebih melampau lagi, mereka tuduh Allah Ta'ala pula bakhil. Masya Allah. Ini satu tuduhan yang sangat jahat. Yang kita boleh lihat, tuduhan jahat orang Yahudi ni bukan setakat mereka bakhil. Tak ada pasal-pasal mereka tuduh Allah Ta'ala yang maha pemurah tu juga bakhil. Kita boleh lihat dalam surah Al-Ma'idah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Muka surat 118 dalam ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Maksudnya mereka menuduh Allah Ta'ala itu bakhil dan tidak
memberikan apa-apa kepada hamba-Nya. Padahal semua yang ada pada manusia adalah pemberian daripada Allah. Ghullat aydihim, tangan mereka yang dibelenggu dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka perkatakan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Allah Ta'ala menggambarkan sifat pemurahnya dengan menyatakan dialah yang yunfiqu kaifa yasha. Dialah yang memberi, kalau bahasa betul tak, yunfiqu ni nafkah. Itu Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Yunfiqu mana yarzuku, memberi rezeki sebagaimana yang dia kehendaki. Sebab sifat pemurah Allah, maka dia memberi rezeki kepada hamba-Nya. Ada yang diberi rezeki dengan banyak. Yabsutur rizqa liman yasha, dia melapangkan, meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan dia juga wa yaqdir, yang menyempitkan rezeki. Ada orang dapat banyak, ada orang dapat sederhana, orang dapat sikit. Itu kehendak Allah. Kita tak boleh nak percaya itu kekuasaan Allah dalam bab memberi rezeki. Maknanya Allah Ta'ala ini bersifat pemurah. Dan itu yang perlu kita contohi. Allah Ta'ala suka memberi sebab dia bersifat maha penyayang. Dan kita juga suka untuk berkongsi nikmat Allah dengan orang lain. Jangan ada sifat kedekut. Sebab tu kalau kita ada sifat penyayang, sifat simpati. Kita tengok macam kita tengok pergi jalan, nampak ada kucing yang terbiar. Kita ambil kucing itu, mungkin kita beri makan. Bila kita nampak kucing itu boleh makan dengan begitu berselera sebab dia lapar, menjadi satu kepuasan, satu kegembiraan sebab kita dapat menolong salah satu makhluk ciptaan Allah, itu kucing, dapat beri makan. Padahal makanan yang kita berikan itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kita kongsikan dengan makhluk yang lain. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang bersifat bakhil dan menyuruh manusia bersifat bakhil. Hari ini kita nak bincang tentang sifat bakhil, sifat kedekut. Untuk kita hindarkan sifat ini daripada diri kita. Itu dalam surah An-Nisa. Ayat ke berapa? Ayat 37 muka surat 84. Ayat 37 muka surat 84. Di akhir ayat sebelumnya, ayat 36 yang berbunyi, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang bersifat mukhtalan, bersifat sombong, lagi suka berbangga diri, fakhura, berbangga diri. Orang-orang yang sombong dan berbangga diri ini memiliki sifat, iaitu allazina yabkhaluna, orang-orang yang bersifat bakhil. Bakhil, kedekutlah bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh manusia juga supaya bersifat bakhil. Kita fahamlah bakhil itu sebab kalimah itu dah digunakan dalam bahasa Melayu. Bakhil mana kedekutlah. Ataupun sifat sangat sayang dengan apa yang menjadi milik kita. Rasa rugi sangat kalau boleh berkongsi dengan orang lain. Lalu mereka menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka daripada kurniaannya. Ini sifat yang tercela, sifat yang perlu kita jauhi. Adapun lawan kepada sifat bakhil adalah sifat al-jud, sifat pemurah, ataupun sifat al-karam, sifat mulia, suka memberi. Kita melihat apabila turunnya satu ayat dalam surah surah Ali Imran, awal juzuk yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Dia lawan kepada sifat bakhil, sifat suka bersedekah, sifat suka memberi. Itu infak. Dalam ayat 92 surah Ali Imran ada perkataan tunfiqu. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai tahap berbuat kebajikan sehinggalah kamu membelanjakan atau kamu sedekahkan harta yang kamu paling tuhibbun, paling sukai. Wa ma tunfiqu min syai', apa sahaja yang kamu nafkahkan, yang kamu sedekahkan daripada sesuatu harta milik kamu, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Apabila turun ayat ni, seorang sahabat, nama Abu Talhah, dia kata, ya Rasulullah, aku ada satu harta yang paling aku sayangi. Ni kita nak cerita tentang pemurahnya sahabat dan terujanya mereka untuk bersedekah, sebagai lawan kepada sifat bakhil yang daripada orang munafik.
ataupun sifat bakhil yang ada pada orang musyrik ni, lawannya adalah sifat pemurah. Lalu bila turun ayat ni, Abu Talha kata, harta yang dia paling sayangi adalah kebun tama dia, namanya kebun Bayroha. Letaknya depan Masjid Nabawi, tak jauh lah, bahagian depan. Sekarang ni tak ada lah, ini cerita zaman Nabi dulu lah. Dan biasa di kebun tu Nabi pun biasa selalu masuk sebab di situ ada, bukan saja ada kebun tama, ada juga tanaman-tanaman lain. Dan ada juga sumber air yang boleh diambil untuk diminum. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku nak sedekahkan kebun tama aku ni. Untuk siapa? Nabi kata, oh kalau begitu, bakh zalika malun rabih. Wah, bakh ni maknanya wah. Ini suatu harta yang sangat menguntungkan. Lalu Nabi kata, aku melihat lebih baik kamu sedekahkan kepada kaum kerabat kamu yang miskin-miskin. Lalu kalau begitu tak apalah ya Rasulullah, aku akan laksanakan pesanan kamu. Lalu disedekahkan kepada ahli keluarga ataupun kaum kerabatnya yang miskin. Sebab dia nak ambil kelebihan atas bersedekah dengan harta yang paling disukai. Ini sesuatu yang sangat mencabar bagi sesiapa yang masih dikuasai dengan sifat bakhil. Mungkin kita bersedekah, tapi bersedekah dengan cara kita pilih dulu. Sama juga kita nak korban, kita jangan berkira. Kita melihat dalam kisah anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, bila mereka disuruh melakukan ibadat korban, Qabil telah memilih hartanya yang paling tidak berkualiti. Dalam riwayat dia sebut, dia ambil tanaman dia tak silap. Hasil tanaman dia yang paling tidak berkualiti lah. Diletakkan di tempat tinggi atas bukit. Adapun Habil dia ambil hasil ternakan kambing dia yang paling baik. Maknanya dia sangat ikhlas dalam melakukan korban. Korban pun salah satu bentuk sedekah. Fi sabilillah. Dilakukan kerana Allah. Sebab ini betul ibadat. Lalu Allah Ta'ala terima salah satu sahaja, itu korban yang dilakukan oleh Qabil, dan tidak diterima korban daripada Habil. Puncanya kerana bersedekah dalam keadaan tidak ikhlas. Baik, kita kembali kepada kisah orang munafik yang bakhil ni. Banyak Allah Ta'ala dedahkan sifat buruk mereka ni dalam ayat-ayat yang lain. Di antaranya yang kita boleh petik dalam ayat surah At-Taubah. Muka surat 199. 199 ayat 75. Buku surat 199 bermula ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan ada di antara mereka orang-orang yang telah berjanji dengan Allah. Ahadallah, mereka berjanji dengan Allah. Apa janji mereka? La in atana, sekiranya Allah Ta'ala berikan kepada kami daripada rezeki kurniaannya. Min fadlihi itu maksudnya min rizkihi. Orang munafik ni bukan semua kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin itu kata, kalau Allah Ta'ala berikan kepada kami rezeki yang luas, mereka kata, lanasaddaqanna, kami benar-benar akan bersedekah. Betul ke nak bersedekah ni? Kita pun dah tahu kisahnya dalam ayat-ayat yang lain. Mereka ni golongan yang sangat bakhil. Mereka kata kami benar-benar akan bersedekah. Ini janji. Kita kata macam nazar. Janji. Dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kaitan antara sedekah dengan orang yang soleh. Sebab biasanya orang yang soleh, dia ada sifat suka bersedekah. Nanti kita akan baca di akhir surah Al-Munafikun. Kaitan antara sedekah dengan sifat soleh. Tetapi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ada pula sifat bakhilnya. Subhanallah. Apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka daripada kurniaannya. Apabila Allah Ta'ala berikan kepada mereka rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan untuk mereka, tiba-tiba mereka itu bersifat bakhil. Bakhilu bihi, bakhil. Kedekutlah mereka dengannya. Sebelum ni dah berjanji, kalau dah nampak pitih gini aku nak sumbangkan untuk rumah anak yatim contohnya.
untuk kerja-kerja dakwah di masjid tu contohnya, untuk rumah orang-orang miskin, rumah-rumah du'afa, orang-orang yang tidak apa dia yang hidupnya susah lah. Tiba-tiba watawallau, mereka berpaling, tak mahu penuhi janji dulu. Bukan setakat berpaling muka, bahkan mu'ridun, berpaling terus lagi daripada mengotakan janji yang asal, tak mahu tunaikan janji. Jadi apakah kesannya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Lalu Allah Ta'ala lekatkan dengan kuat sifat nifak, sifat munafik dalam hati mereka ini. Dulu berjanji nak bersedekah kalau dapat harta ataupun dapat rezeki yang banyak. Bila dah dapat, tak jadi pula nak bersedekah. Masya Allah. Sampai bila tu diletakkan sifat munafik itu melekat kuat dalam hati, ila yaumiyal qawnahu, sehinggalah hari mereka bertemu dengan Allah. Maksudnya sampai mereka mati, sampailah hari akhirat nanti. Bima akhlafullah, dengan sebab mereka telah mungkiri janji dengan Allah terhadap apa yang mawa'aduhu, yang mereka janjikan, wa bima kanu yakdzibun, dan dengan sebab mereka itu berdusta. Ini sifat orang munafik. Masa susah minta Allah Ta'ala bagi rezeki, minta Allah Ta'ala bagi harta dan sebagainya, dan berjanji tapi dengan janji yang palsu. Bila dah dapat apa yang dikehendaki, dia lupakan janji. Para jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hati, jangan sampai sifat ni ada pada kita. Jangan sekali-kali sifat ni ada pada kita. Sama ada kita berjanji atau tidak dengan Allah untuk bersedekah, lazimkan diri dengan bersedekah. Itu di antara sifat-sifat yang melayakkan kita jadi orang yang saleh. Maka dengan sebab itu di akhir surah Al-Munafikun, insya-Allah kita akan sambung esok lah, waktu tu ayat ke-10 dan ayat 11. Kaitan antara harta, sedekah dan orang yang saleh. Kenapa orang munafik ni tak ada sifat ni? Di akhir surah tu Allah Ta'ala suruh kita bersedekah sebelum datangnya kematian. Lalu seseorang tu berkata, ya Allah, berilah tangguh sedikit masa lagi untuk aku bersedekah dan aku mahu menjadi orang yang saleh. Ada bila nak mati dah baru nak bersedekah. Masa hidup terus menerus diikat dengan sifat kedekut dan bakhil. Jadi ni bahaya. Kita kena buang sifat bakhil dan kita minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang suka untuk memberi. Dalam hadis yang sahih disebut oleh ada seorang sahabat nama Hakim bin Hizam. Kalau baca cerita menarik, Hakim bin Hizam ni seorang sahabat yang suka meminta. Nama dia Hakim bin Hizam, suka meminta. Jumpa Nabi minta. Akhirnya satu hari Nabi pun beritahu, Nabi kata, ya Hakim, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ni dia begini. Harta ni bersifat sesuatu yang indah, sesuatu yang disukai. Akhirnya Nabi pesan kepada dia, Nabi kata Nabi kata antara yang disebut dalam hadis tu, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan yang di atas, tangan yang memberi sedekah. Tangan yang di bawah ni tangan yang menerima sedekah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Jadi kita tanyalah diri kita masing-masing, kita lebih suka menjadi pemberi atau penerima? Kita lebih suka bersedekah atau kita lebih suka kalau kita diberi sedekah? Kalau dah satu tempat, mungkin datangnya orang yang kaya, jutawan, dia kata saya datang ke kampung ni, jumpa dengan pengurusan masjid, jumpa dengan tok penghulu, contohnya, saya nak bagi sumbangan kepada orang miskin di sini. Paling kurang pun RM100 seorang. Berebut keluar. Hak tidak miskin pun mengaku miskin juga. Yang tidak layak terima sedekah pun mengaku saya pun orang miskin gini. Sebab apa? Sebab pitih ni tak ada orang tak semua orang nak. Tapi kalau tak layak, sepatutnya tak boleh terima lah. Sebab sepatutnya kita utamakan orang yang benar-benar memerlukan. Itulah sifat manusia. Jadi Nabi pesan kepada Hakim bin Hizam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mana memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadi kita utamakan kepada lebih suka
bersedekah. Bukannya lebih suka menerima. Kalau kita ditakdirkan dapatlah rezeki dengan apa sahaja cara, mungkin kita dapat kenaikan pangkat, kalau kita bekerja di sektor kerajaan atau sektor swasta, ataupun kalau kita berniaga sendiri, tiba-tiba jualan kita tu dengan izin Allah laris. Produk ataupun barang yang kita jual tu sentiasa sold out. Oh, habis semua. Tak ada nak buat. Maknanya permintaan itu tinggi. Janganlah kita lupa bahawa Allah yang memberi rezeki, dia nak uji kita. Adakah kita mudah tertipu dengan rezeki yang melimpah ruah, ataupun kita menjadi orang yang bersyukur, lalu kita suka untuk mengagihkannya kepada orang lain. Ada satu kisah menarik, kata Amr bin Auf al-Ansari, seorang sahabat. Amr bin Auf, dia kata satu hari bila dapat berita seorang sahabat namanya Abu Ubaidah al-Jarrah pulang daripada Bahrain membawa harta pungutan jizyah daripada penduduk di sana. Jizyah ni satu cukai yang dikenakan kepada orang-orang kafir yang duduk dalam wilayah Islam. Jadi Nabi tugaskan kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, seorang sahabat yang mulia, untuk ke sana. Bahrain ni kalau kita tengok dalam peta negara Arab memang jauh jugalah daripada kota Madinah. Jadi dia pergi ke Bahrain, pulang. Jadi akhirnya baliklah Abu Ubaidah al-Jarrah. Jadi ramailah penduduk Madinah hari itu yang datang solat di masjid Nabi. Yang duduk di kampung-kampung jauh yang biasa solat di masjid kampung mereka pun hari itu datang ke masjid Nabi. Menyebabkan masjid jadi penuh solat subuh. Jadi setelah selesai solat subuh, Nabi kata, abshiru wa amillu ma yasurrukum. Bergembiralah kamu dengan apa yang kamu dah ada cita-cita dan hasrat, maknanya kalaulah kamu akan dapat sebahagian daripada harta jizyah yang dibawa pulang oleh Abu Ubaidah. Kemudian Nabi pesan, jangan bimbang soal harta tu, masing-masing akan dapat bahagiannya. Tapi Nabi kata, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku menimpa kamu. Bukan kefakiran yang aku takut menimpa kamu. Yang lebih aku takut ialah antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Aku bimbang kalau dibentangkan kepada kamu dunia, diberikan rezeki yang melimpah ruah, harta benda yang banyak, lalu kamu berlumba-lumba untuk mengambilnya, berebut-rebut sebagaimana umat terdahulu berebut-rebut untuk ambil harta, lalu kamu dibinasakan sebagaimana mereka dahulu telah dibinasakan kerana puncanya harta. Kalau Allah Ta'ala bagi rezeki, ada harta yang banyak, jangan jadi orang yang tamak. Maksud tamak ialah berasa tak pernah puas dengan apa yang ada. Mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita sentiasa bersifat qanaah. Ya, ada kaitan dengan sifat zuhud, sifat qanaah. Rasa cukup. Tidak ada rasa tamak. Kalau kita nak cari, ya cari sebab Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki, tapi bukan ada sifat tamak. Dia tamak yang terpuji, tamak dengan pahala dan akhirat. Ya da'u apa dia yang Allah Ta'ala sebut, orang-orang yang bangun salat malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan tamak. Ini bukan tamak harta, ini tamak untuk mendapatkan keampunan Allah dan rahmatnya. Tamak untuk urusan akhirat. Tapi kalau tamak dengan urusan dunia, ia adalah sifat yang tercela. Jadi kena ada sifat qanaah. Bacalah doa. Doa yang berbunyi ada diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku bersifat qanaah dengan apa yang Engkau rezekikan kepada aku. Bersifat qanaah, suka bersedekah, jauhi sifat bakhil. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita biasa mendengar kalau orang ceramah di masjid tentang, contohnya tentang bahaya merokok, hisap rokok, bahaya penagihan dadah. Dia akan baca satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 195 muka surat 30. Ini masih tetap tajuk infak lagi. Infak, dan kita nak kaitkan dengan sifat bakhil orang munafik dalam ayat yang kita baca ini. Masih lagi ayat ke-7. Dia dah dekat 7 suku dah. Tak masuk ayat ke-8 lagi. Muka surat 30, ayat 195 surah Al-Baqarah. Wa anfiqu fi sabilillah. Allah Ta'ala suruh
Anfiku, infakkan, sedekahkan, belanjakan harta kamu pada jalan Allah. Kemudian wala tulku biaidikum, jangan kamu campakkan tangan kamu, maksud tangan ni diri kamu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Taala mengasihi orang-orang yang bersifat ihsan, suka berbuat baik. Biasanya penceramah ni kalau dia sebut dia lebak, jangan terlibat dengan peninggahan dadah. Jangan pergi, kalau musim Covid ni jangan pergi tempat orang ramai, nanti mudah dijangkiti dengan coronavirus ni sebagainya. Dia pun bacalah ayat ni. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Betul. Tapi jalan cerita asal dalam ayat ni bukan dalam bab tu. Tadi dalam bab tu kita kena ambil awal ayat tu. Tengok ayat 195. Muka surat 30. Ayat tu bermula dengan wa anfiqu fi sabilillah. Barulah sambungannya wala tulku biaidikum ila tahlukah. Maksudnya, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah. Janganlah bersifat bakhil, yang kalau ada pada kamu sifat bakhil bermakna kamu telah sengaja mencapakkan diri dalam kebinasaan. Jadi maksud mencapakkan diri kebinasaan ialah bersifat bakhil, tidak mahu infak, tidak mahu sedekah. Tidak mahu berikan harta untuk fi sabilillah, untuk jalan agama Allah, untuk tolong orang yang miskin, untuk buat kerja-kerja kebajikan. Kita kalau boleh nak harta kita tu jadi milik kita satu-satu. Itu sifat yang bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kadang-kadang kita sedih siapa kalau kita tengok rasanya depan balik Islam tu dulu ada camping-camping. Contohnya dia tulis bayar zakat harta berkat. Kena buat camping untuk bayar zakat. Tak payah camping. Kita dah tahu bayar zakat bagi orang yang ada harta yang melebihi nisabnya, itu adalah salah satu kewajipan kita dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah ita'uz zakah, menunaikan zakat. Tapi kalau orang tu ada sifat bakhil, walaupun dia tahu zakat tu wajib, mungkin dia buat tak peduli. Kalau kata buat tak reti, buat tak cara aja. Walaupun dia tahu harta dia banyak, puluh-puluh ribu, berjuta, tapi bila cukup haul cukup setahun, dia tak kira berapa jumlah zakat dia perlu dia bayar. Ini bahaya. Sangat bahaya. Nanti akhir sekali kita akan tengok satu lagi ayat tentang bahaya tidak bayar zakat kerana sifat bakhil. Jadi maksud mencapakkan diri ke dalam kebinasaan adalah orang yang tidak mahu infak, belanja atau sedekah fi sabilillah kerana sifat bakhilnya. Dan akhir sekali untuk ayat ni kita lihat di akhir surah Ali Imran. Itu muka surat 73. Muka surat 73 ayat 180. Ada menyentuh tentang sifat bakhil. Sifat tidak mahu belanja, tidak mahu sedekah. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah mengira, janganlah menyangka oleh orang-orang yang bersifat bakhil. Jelas ada sifat bakhil. Alladzina yabkhaluna. Orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jangan mereka ingat sifat bakhil itu khairan lahum, baik bagi mereka. Tak. Bahkan sifat bakhil itu adalah syarrul lahum, satu kejahatan untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti kami akan kalungkan. Yutawik ni maknanya akan digantungkan pada leher mereka segala harta yang dahulu mereka bersifat bakhil. Ayat ni sebenarnya ada kaitan dengan orang yang tidak mahu bayar zakat. Orang yang tidak mahu menunaikan zakat ataupun orang yang tidak mahu bersedekah akan disangkut pada leher mereka sebagai suatu siksaan, azab untuk mereka. Bahkan sangat menakutkan para jemaah kalau kita baca dalam hadis-hadis berkenaan dengan zakat, boleh rujuk dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain. Nabi kata kalau ni belum diazab dalam neraka lagi. Semasa dalam perbicaraan hisab daripada mahsyar itu, kalau orang tu tak bayar zakat, contohnya Nabi kata kalau dia tak bayar zakat, lembu lah cepat, kita tak ada unta. Kita kata lembu ni kalau cukup 30 ekor dia kena bayar zakat. Dia tak boleh bersifat bakhil, tak mahu bayar zakat, dia kena bayar. Maka di akhirat nanti lembu ni akan datang, pijak tuan dia ni, pijak, habis ekor, pijak, datang pula lembu lain. Pijak tuan dia. Orang yang tak bayar zakat.
Begitu juga yang tak bayar zakat kambing. Kambing tu akan datang kekoh dia, pijak dia, sakitlah. Ha? Sehinggalah ditunjukkan kesudahan baginya. Sama ada ke syurga atau ke neraka. Jadi ulama hadis bincang hadis ni menunjukkan siksaan yang diterima ni bukan dalam neraka lagi, tak masuk neraka lagi ni. Sama ada selepas itu dia dimaafkan ataupun akhirnya diampunkan dosa dia ataupun selepas itu akhirnya selamat daripada siksaan itu dan dia ke syurga. Jadi siksaan itu tak melibatkan azab di neraka, belum lagi. Tapi orang yang tak bayar zakat, belum di neraka tu dah diazab dah. Iaitu segala harta yang dia tak bayar zakat, zakat unta, zakat kambing ni zakat dipanggil zakat harta binatang ternakan. Kalau dia tak bayar, maka binatang tu akan datang di hari kiamat akan kekoh dia, kekoh pula dia. Gigit dia. Maaflah kalau ada hak dengar daripada luar Kelantan tak apa. Kekoh mana gigit, akan gigit dia, pijak dia sehingga orang yang tidak bayar zakat itu terseksa. Baik, terusnya kita pergi kepada ayat yang akhir sekali. Mereka yang munafik itu berkata, kalaulah kami kembali ke Madinah, nescaya orang-orang yang mulia ini, maknanya puak-puak kami yang mereka pun tahu mereka ni munafik, akan mengusir keluar orang-orang yang hina tu. Nak marah. Sebab apa? Sebab kami yang duduk di Madinah ni penduduk asal. Penduduk pribumi Madinah ni, orang munafik ni kata. Adapun golongan muhajirin yang datang daripada Mekah, mereka bukan penduduk asal. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena ingat, di sisi Allah Ta'ala, semua muka bumi ini adalah milik Allah. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Ta'ala ini luas. Di mana sahaja seorang Muslim itu berada, maka mereka itu dianggap saudara kita, walaupun mereka ini bukan asal tempat kita. Kalau kita pergi ke tempat lain yang bukan asal negara kita, orang penduduk tempat tu Muslim, kita Muslim, maka kita dikira sebahagian pada warga negara dari sudut seagama. Walaupun dari segi geografinya kita bukan warga negara situ, tapi dari segi hukum agama kita dikira saudara mereka. Betul lah zaman Nabi, bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dia tak ada pula nak masuk Madinah tu kena cop pasport, kena ambil visa. Itu tak adalah zaman dulu begitu. Dan kita pun tak tahu di zaman Nabi adakah terdapat sistem pakai kad pengenalan IC ni. Kita tak tahu, rasanya tak ada lah. Tapi orang-orang munafik sangat iri hati marah bila orang muhajirin duduk di Madinah, beranak pinak dan menguasai dunia perniagaan di Madinah dengan alasan kami penduduk asal. Itulah yang mereka kata, kami yang al-a'azzu, yang lebih mulia, akan mengusir keluar orang yang hina. Tapi sebenarnya mereka tak tahu kemuliaan dan kehinaan itu Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala boleh tarik daripada sesiapa yang dia kehendaki. Dalam ayat yang biasa kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 26 surah Ali Imran. Katakanlah Allahumma, ya Allah. Ini dalam bentuk doa. Doa kita puji Allah. Engkaulah malikal mulk, yang memiliki segala kekuasaan kerajaan. Tu'til mulka, engkau ya Allah boleh berikan kekuasaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau boleh cabut semula kekuasaan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau boleh memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan engkau boleh menghina merendahkan sesiapa yang engkau kehendaki. Maksudnya, ada kuasa, tak ada kuasa, hina, mulia, itu adalah milik Allah sepenuhnya. Ada orang yang Allah Ta'ala nak beri kemuliaan, maka menjadi mulialah dia. Ada orang yang Allah Ta'ala nak beri kehinaan atas sebab-sebab tertentu, maka jadi hinalah dia. Dan itu juga yang biasa kita baca sama-sama dalam kunut, doa kunut kita. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tai. Sapalah, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita wa la yadhillu man walaita. Tiadalah menjadi hina sesiapa yang berwalakkan dengan engkau ya Allah. Walaita,
Sesiapa yang sentiasa bergantung, minta perlindungan dengan Allah, maka tidaklah dia menjadi yazil, menjadi hina. Wala ya'izzu, tidaklah menjadi mulia sesiapa yang adaita, yang memusuhi Allah. Lawan kepada al-wala iaitu al-mu'adah. Orang yang bermusuh dengan Allah, dia tidak akan mendapat ya'izzu. Jadi kembali kepada ayat ni, orang munafik dia rasa dialah al-a'azzu, yang lebih mulia. Tak, sebenarnya mereka lah yang al-azallu, yang lebih hina. Walaupun mereka rasa mulia, tapi mereka lah yang lebih hina. Jadi kemuliaan asalnya milik Allah. Dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi di sisi manusia, kadang-kadang manusia ni fikir kalau dia ada pangkat, dia mulia. Kalau dia ada harta, dia mulia. Kalau dia ramai pengikut, dia rasa dia mulia. Tak. Kemuliaan bukan diukur dari segi rupa paras, dari segi bilangan harta benda, ramai pengikut, kuasa yang besar, tak. Kemuliaan di sisi Allah adalah apa dia? Orang-orang yang mulia adalah orang yang, kalau kita nak kaitkan dengannya, orang yang bersifat pemurah. Bersifat pemurah. Contohnya, kisah Nabi Yusuf. Masuk kisah Nabi Yusuf. Sikit saja kita ambil, dah 7:24, 25 dah. Nabi Yusuf, panjang cerita dia. Satu ketika apabila dia dilantik oleh Raja Mesir untuk menjadi menteri bahagian menguruskan harta benda di Mesir. Kita kata menteri keuangan lah kalau tepat kita. Untuk menguruskan segala kekayaan ekonomi di Mesir. Apabila satu ketika sebahagian besar wilayah tanah Arab dilanda kemarau. Termasuklah Mesir dan wilayah lain. Termasuklah tempat yang didiami oleh ayah dia Nabi Yaakob dan adik-beradik dia. Lalu saudara-saudara datang ke Mesir untuk minta bantuan makanan. Nabi Yusuf yang kenal adik-beradik dia, apabila mereka masuk berjumpa dengan Yusuf, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Yusuf kenal adik-beradik dia, tapi adik-beradik dia tak cam, dia tak kenal. Oh, ni Yusuf sebenarnya. Akhirnya Yusuf dengan kemuliaannya, dia menyediakan bantuan. Dia tak pula dedahkan rahsia. Dia kata, kamu ni abang-abang aku yang pernah buang aku dulu dalam telaga. Kamu datang minta makanan dengan aku. Oh, tak, aku tak tolong kamu. Tak, dia seorang yang sangat mulia, dia beri kepada adik-beradik dia. Walaupun mereka itu adalah orang yang dengki kepadanya. Kita tanyalah diri kita. Sanggupkah kita beri sedekah kepada orang yang pernah sakiti kita? Kita tahu cerita orang ni pernah mengumpat kita, memburukkan kita. Satu hari, kita tahu tarikh itu adalah tarikh hari lahir dia. Hari birthday dia. Kita membeli kek, beri hadiah kepada dia. Orang terima kek terkejut. Dia kata, aku selama dia mengumpat dia, buruk dia, fitnah dia, caci dia. Tiba-tiba, orang yang aku umpat itu beri kek pada aku. Beri hadiah kerana hari jadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Jika orang itu memiliki hati yang mulia. Ini yang berlaku pada Nabi Yusuf. Maka sebab itulah bila Nabi pernah uji para sahabat. Nabi kata, siapakah orang yang paling mulia? Sahabat yang tahu, dia pun kata orang paling mulia adalah apa dia dalam jawapan tu? Allahu Akbar. Lupa dah. Akhirnya antara jawapan tu Nabi beritahu ialah Nabi kata, yang mulia adalah Nabi Allah Yusuf, anak kepada Nabi Allah itu Nabi Yaakob, Nabi Yaakob anak kepada Nabi Ishak, Nabi Ishak anak kepada Nabi Ibrahim. Ada hadis itu dalam Riyadhus Salihin, lupa dah. Tapi nak dikaitkan dengan sifat mulia kepada Nabi Yusuf kerana dia seorang yang pemurah walaupun terhadap pihak yang pernah memusuhinya. Jadi kita kena muhasabah diri masing-masing dalam kita nak bersihkan sifat bakhil, nak jauhkan sifat bakhil daripada diri kita. Kita nak masukkan sifat pemurah, sifat sedekah. Dalam bab bersedekah, kita jangan pilih kasih. Kita beri kepada sesiapa sahaja. Kalau orang tu berhak untuk diberi sedekah dan pemberian, walaupun mungkin sedekah itu tiba-tiba jatuh ke tangan orang yang pernah menjadi musuh kita. Kita pergi satu tempat, bagi-bagi, tahu-tahu orang yang terima tu adalah dulu pernah menjadi musuh kita. Janganlah kita rasa duka cita, tak. Mungkin dengan sebab sedekah tadi, Allah Ta'ala mengubah hatinya menjadi orang yang baik dan dia tidak lagi bersifat
jihad seperti dahulu. Pentingnya bersedekah, dia seperti ada suatu aura, satu kekuatan yang boleh mengubah jiwa manusia. Ada disebut dalam satu hadis, banyaklah kalau nak sebut bab sedekah, bab sedekah ni. Nabi sebut ada satu cerita seorang lelaki yang suka bersedekah. Satu malam dia bersedekah. Tiba-tiba sedekah dia terjatuh ke tangan seorang yang disebut sarik pencuri. Keesokan harinya orang bercakap, dia kata, malah tak ada si fulan ni tak sedar. Dia sedekah kepada orang tu suka curi tu. Lalu pemberi sedekah kata, Alhamdulillah. Dia kata, segala puji bagi Allah. Mana aku tahu penerima tu pencuri. Tapi niat dia baik nak bersedekah. Malam berikutnya dia sedekah lagi. Tiba-tiba sedekah dia jatuh kepada tangan seorang zaniah, seorang wanita pelacur. Bila orang ramai tahu, dia kata, apalah kamu ni sedekah bui kepada wanita yang jahat, yang buat kerja tak elok ni. Dia kata, segala puji bagi Allah. Mana aku tahu dia buat kerja tu. Semoga Allah Ta'ala terima sedekah pun. Malam berikutnya dia sedekah lagi. Tiba-tiba sedekah tu jatuh ke tangan seorang yang ghaniyun, yang kaya. Orang kaya tu terima sedekah. Kadang-kadang orang kaya yang tamak macam itulah. Dia dah kaya tapi nak lagi sedekah orang lain. Lalu orang ramai yang tahu kata, kenapalah kamu beri sedekah kepada orang kaya? Dia kata, segala puji bagi Allah terhadap sedekah yang telah kuberikan kepada orang pencuri, kepada zaniah, wanita yang berzina, dan juga orang kaya. Akhirnya Nabi kata, dengan sedekah itu, orang yang mencuri itu berhenti daripada mencuri, wanita yang berzina itu atau pelacur itu sudah tidak terlibat dengan kerja yang buruk itu, dan orang yang kaya itu pula jadi seorang yang pemurah dengan sebab ikhlasnya orang yang bersedekah kepada mereka bertiga. Wallahu alam. Cukuplah untuk perbincangan kita pada hari ini, ayat 7 dan ayat ke-8 dari surah Al-Munafikun berhubung dengan bahaya sifat bakhil, pentingnya sifat pemurah untuk kita bersihkan jiwa kita sebaik mungkin. Baik, ada soalan? Kita lihat soalan bertulis dulu. Macam mana tentang pendatang tanpa izin yang datang tanpa ada pasport penangan diri? Kerajaan hantar balik. Itu dia siap, negara tu dia ada undang-undang. Kita ada undang-undang, kita nak menjaga kemaslahatan. Kita melihat huruf yang ada tempat kita. Zaman dulu tak sama sekarang. Kerajaan bertindak mengambil kira maslahah ammah. Kepentingan umum rakyat kita. Adapun untuk pendatang asing tanpa izin atau disebut parti tu, pendatang asing tanpa izin, itu maslahah yang khassah. Ya, kita perlu menjaga kemaslahatan mereka, lebih-lebih lagi kalau mereka tu saudara semuslim. Tapi yang lebih utama untuk kita menjaga apa yang ada di tempat kita. Kalau kita ada kemampuan untuk jaga mereka, ada kemampuan, kalau negara kita negara yang besar, Malaysia ni bukan besar sangat pun. Tak besar kita ni. Kalau nak banding dengan Sarawak, rasa kalau tak silap, sebutir negeri Sarawak tu lebih besar daripada Semenanjung. Kita sebenarnya bukan besar sangat pun. Kalau kita ada kemampuan untuk beri bantuan pelihara pendatang asing, sebenarnya itu sesuatu yang baiklah atas sifat kemanusiaan. Tapi sampai bila? Sebenarnya sampai bila kita mampu berbuat begitu? Sebab kita sendiri pun banyak dibebankan dengan masalah-masalah yang perlukan kepada kita nak uruskan hak kita sendiri. Jadi kita dah bantu sebaik mungkin. Mungkin apa yang kerajaan buat itulah yang terbaik setelah dikaji dan dibincang di peringkat atasan di kalangan ulil amri dan juga ahli zikri. Baik, ada soalan lain? Kenapa pusat zakat tak bantu orang Islam dan susah ni? Musim Covid ramai yang berhajat. Itu saya tak tahu. Kita kena rujuk pusat zakat. Adakah terdapat bantuan untuk mangsa yang positif Covid itu saya tak tahu. Mungkin mereka ada sebab tertentu. Itu kita tak boleh nak komen sebab melibatkan autoriti pihak yang tertentu. Itu kena tanya mereka lah. Saya tak tahu tu sebab kita tak terlibat tentang bahagian kaunter zakat. Baik, ada soalan lain? Adakah lebih afdal kita bagi walak kepada majlis agama atau kita cari sendiri? Ya afdal. Kalau dalam bab zakat yang lebih afdal, kita kena bagi kepada pemerintah. Kalau dari segi afdal. Sebab ada ayat yang khusus
tentang pemberian zakat kepada ulil amri. Itu ayat 103 dalam surah At-Taubah. Apabila Allah Ta'ala menyebut, khuz min amwalihim sadaqatan. Hendaklah engkau ya Muhammad ambil daripada harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya harta zakat. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi ambil, maknanya orang yang bayar zakat kena serah kepada Nabi sebagai ketua mereka di Madinah. Sebagai ulil amri. Itu asalnya. Tapi apa yang saya faham dalam pengurusan zakat di tempat kita, kalau kita tak bayar penuh pun tak apa. Contohnya, kita hanya bayar 80% kepada pihak yang mengutip zakat, pihak atasan. 20% kalau kita nak serah direct kepada asnaf yang berhak, itu pun diharuskan dibolehkan. Itu sebagaimana saya dimaklumkan oleh pegawai-pegawai yang bertugas di sana lah. Sedekah di waktu subuh, secara wallahu alam, sama tak pasti secara subuh. Sebenarnya sedekah ni bila-bila masa pun boleh. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka, sedekahkan harta mereka tanpa mengira malam ataupun siang. Kalau waktu subuh tu waktu dah bermulanya siang. Ya, ada hadis yang sebut tentang kalau kita sedekah waktu pagi tu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari yang seseorang hamba berada di hari itu, malaikat akan turun. Nabi kata dua malaikat. Malaikat tu berkata atau berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah itu gantian yang lain. Mana berikan rezeki yang lain. Satu malaikat pula berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan daripada bersedekah kehilangan. Kalau dia tak nak sedekah, jadikan harta yang ada padanya lenyap, hilang. Kalau dia bersedekah, berikan ganti. Dan hadis itu menyebut pagi. Ma min yaumin yusbihul ibad. Itu mungkin itulah yang ada kaitan dengan soalan tadi. Pasal zakat duit kita dah cukup nisab, tapi apabila cukup haul setahun, tak cukup pula nisab. Ya, betul, itu syarat yang asal haul tu. Sebab kita pun tak boleh jangkakan ke mana kita nak gunakan harta. Mungkin kita ada banyak keperluan. Banyak keperluan yang kita terpaksa guna harta. Bila dah cukup dengan, bila nak sampai haul, tiba-tiba tak cukup nisab. Maka tak kenalah zakat tadi. Tapi berdasarkan satu riwayat daripada Ibn Abbas, kalau seseorang nak menyegerakan pembayaran zakat, walaupun belum cukup haul, boleh. Itu diharuskan. Itulah timbulnya pandangan seperti disebut oleh Dr. Yusof Qardawi tentang zakat gaji. Sebenarnya zakat gaji ni dah masuk dalam zakat pendapatan yang dia akan dikira bila cukup haul. Maknanya orang yang bekerja secara mendapat gaji bulanan, dia boleh kira dah. Dalam setahun walaupun boleh cukup haul, berapakah lebihan harta yang ada pada dia untuk dia segerakan zakat. Itu harus boleh. Hutang pahalanya lebih besar daripada bersedekah, tak? Itu khilaf. Sebab hadis yang diriwayatkan tentang perkara itu adalah hadis yang tidak kuat sebenarnya. Ada dalam riwayat At-Tabarani yang menyebut, katanya pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat tertulis di pintu syurga, kalau bersedekah dapat 10 pahala, tapi kalau kita beri hutang, pinjam kepada orang lain yang berhutang dengan kita, dapat 18 pahala. Hadis itu sebenarnya tidak kuat. Hadis itu tidak kuat. Bahkan dari segi matan pula ulama pertikai. Macam mana sedekah yang diberikan secara sukarela dapat sedikit pahala. Adapun kita beri hutang kepada orang lain kerana dia nak pinjam dapat lebih, sedangkan kita memberi setelah dia meminta. Dan bila dia minta, kita beri, dia akan pulangkan balik. Sebab itu hutang, bukan sedekah. Dari segi matan tu pun ulama dah bincangkan, ada sesuatu yang pelik sedikit lah. Daripada apa yang kita faham tentang masalah sedekah. Ada perbezaan antara sedekah dengan infak. Itu sedekah perbezaan dari segi lafaz sahaja. Apabila kita sedekah, maka kita dikira infak. Cuma infak ni biasanya lebih umum. Kita beri belanja kepada ahli keluarga, anak isteri pun dikira infak juga. Dikira sedekah juga. Dikira sedekah juga. Kita beri sedekah kepada fakir miskin pun dikira sedekah juga. Dari segi aturan, kita bersedekah yang terbaik. Ya, kita dahulukan kepada kaum kerabat, itu lebih afdal, betul.
Yang lebih utama kita berikan kepada kaum kerabat. Maksudnya kita bersedekah kepada orang-orang miskin dan fakir di kalangan ahli keluarga terdekat. Ini sebagaimana yang berlaku pada kisah Zainab As-Saqafiyah. Zainab As-Saqafiyah ni isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Apabila dia bertanya kepada Nabi, menarik cerita dia tu, tapi kita ringkaskan. Dia nak bersedekah kepada kaum kerabatnya. Maka Nabi kata kalau dia berbuat begitu dia akan dapat dua pahala, iaitu ajrus sedekah wa ajrul qarabah, pahala sedekah dan pahala memberi bantuan kepada kaum kerabat. Itu yang lebih utamalah. Tapi kalau kita nak beri kepada yang bukan kaum kerabat, ahli keluarga pun tak ada masalah, itu pun boleh juga. Itu kebanyakan soalan bertulis, tak ada soalan lisan. Kita ada 2 minit lagi. Ya, mereka hanya berdoa untuk orang yang bersedekah. Tapi bukan waktu pagi sebenarnya. Cuma malaikat tu dia datang waktu pagi sebab mengambil kira berkat. Sebab waktu pagi ni malaikat yang bertugas. Waktu malam siang dia tukar shift. Itulah rasionalnya kenapa Nabi sebut pagi tu. Tapi bukan bermakna sedekah tu khusus untuk pagi. Maknanya sepanjang hari itu kalau kita bersedekah, maka kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat supaya diberi rezeki yang lain. Ya. Billy ada soalan ke buka mic dah? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, tak apalah. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung esok untuk penutup surah Al-Munafikun. Berbaki 2 ayat lagi tentang pesanan Allah Ta'ala supaya kita tidak dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada kita menunaikan salat. Kerana orang yang berbuat begitu termasuk orang yang rugi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.